hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan cara melatih murid. Cara melatih murid kalam Arabi. Okey, yang pertama untuk tips melatih murid, ya, yang lepas kita dah ajar bagaimana hendak membuat teks, di mana teks kalam Arabi ini dia ada persamaan seperti kalimatus sabah, cumanya kita punya kalam Arabi sekolah rendah ada unsur-unsur kesenian. Okey. Dan untuk yang pertamanya, kalau hendak melatih murid, yang pertama pastikan teks murid yang hendak diberi kepada murid itu telah disemak. Sebab apa? Sebab kemenjadian guru berdasarkan teks. Berdasarkan teks dan bahasa dalam teks tu. Ya, kemenjadian murid dari segi penyampaian dan bicara Arab mereka. Jadi di sini untuk guru pastikan teks itu telah disemak, ya, pastikan nahu, uslub Arabnya betul, ya. Macam saya sendiri buat teks dan saya akan minta kawan sekolah saya semak. Sebab kadang-kadang kita ni buat teks kita rasa macam dah betul, ikut sedap kita, tapi sebenarnya ada beberapa kesalahan yang kita tanpa sedari. Sebab penilaian bahasa 24 markah. Ini adalah segalanya adalah kemenjadian guru itu sendiri, ya, dari segi isi dan bahasa. Manakala kalau boleh teks yang kita nak beri pada murid tu tak ada pemotongan lagi lah. Sebab apa? Kesian kat murid. Bila kita dah bagi je dah hafal, tiba-tiba ada salah. Dah murid tu kena ulang balik. Kena betulkan apa yang dia hafal. Dah nak hafal tu dia agak mengambil masa. Tapi tak apa. Ya, kalau boleh lah. Ya, macam saya pun kadang-kadang ada buat juga. Kita kadang-kadang kita dah semak, tapi akan ada beberapa kesalahan juga. Itu biasa. Kita cubalah mana yang terbaik. Dan saya sarankan supaya ada terjemahan. Kenapa? Sebab apa? Murid-murid kita ni bila menghafal, dia kena faham. Bila mereka faham apa yang mereka hafal, mereka akan menghayati dan penyampaian mereka akan lebih baik. Ya, kalau ustaz-ustazah, jurulatih sekolah tak boleh nak type, mungkin boleh tulis tangan. Jadi macam saya memang type siap-siap dan saya serahkan bagi kepada murid saya. Tapi saya akan bimbing mereka. Saya akan tanya, apa maksud dia? Apa yang awak faham tentang ayat ini? Macam tu. Okey, ini contoh teks yang saya bagi kepada murid saya, di mana saya dah siap-siap dengan terjemahan agar mereka hafal, mereka faham. Ya, mereka faham dan mereka boleh hayati teks yang mereka sampaikan. Yang kedua, iaitu ajar murid menyebut setiap kalimah dalam teks tu. Bila kita dah bagi teks tu, kita jangan biarkan mereka baca sendiri. Kita panggil dan kita ajar satu-satu daripada awal hinggalah akhir. Apa yang kita perlu ajar, iaitu yang pertama, nabatan rem. Apa itu nabatan rem? Nabatan rem ialah tekanan suara, tekanan sebutan. Dan tanrem, tambar itu tekanan sebutan, dan tanrem itu adalah intonasi. Macam mana kita nak kenal pasti nabar? Okey. Nabar bagi sesuatu ayat, biasanya dia apabila kalimah itu ada huruf mad ataupun syaddah atau sukun dan berada di tengah ataupun di awal. Sebagai contoh, faslun. Faslun itu nabar dia ada pada fas. Jadi faslun. Kalau kita nak kata hadza, hadza. Hadza. Ha kat situ. Nabar za itu pun nabar di situ. Okey. Contoh lain seperti Madinatun. Madinatun. Di mana nabarnya? Pada di. Madinatun.
Ya, jangan kita ajar murid Madinatun. Madinatun. Ya, bila nabat tekan, kita kena tekan. Tanrim pula ialah intonasi ya. Okey, kita fahamlah intonasi. Kalau intonasi ayat penyata macam mana? Intonasi bertanya, intonasi terkejut, intonasi sedih. Jadi nada suara itu adalah mengikut nabat dan tanrim bagi suatu kalimah ataupun ayat. Selain itu, kita kena ajar murid makhraj dan sifat huruf. Ya, lebih-lebih lagi huruf-huruf yang berada yang di hujung lidah. Contohnya zal, sa. Itu huruf dad, za. Ya, pengalaman saya masa saya latih murid bercerita international, di mana hakim itu hakim luar negara menyatakan kesalahan-kesalahan murid. Antaranya kesalahan yang murid saya adalah sebutan huruf dad. InsyaAllah bila kita ajar nabatan rim, kita mengikut nabatan rim dan makhraj dan sifat huruf, insyaAllah murid kita boleh menyebut dengan baik. Okey, lagi satu, ada yang kata lahjah Arab ni macam mana? Ikut kefahaman saya, lahjah Arab ni macam kita, lahjah Arab ni pelbagai. Ada yang kawasan kawasan Arab, negara Arab, ada yang memang dia melewehnya terlampau meleweh. Contohnya fi hadha al-yawm sanadrusu anil mawdu' dia fi hadha. Dan ada juga saya tak pastilah sebab saya pun tak mengkaji lagi tentang lahjah Arab ni. Cumanya yang kebiasaan yang kita buat, macam kita orang Melayu, kita biasanya kalau bercakap sesuatu perkataan tu mulut suka luas. Contohnya hazal, budak-budak kita ya, hazal sabahal khair ya muallimah. Sabahal ya. Kalau ada negara yang meleweh, maksudnya terlampau meleweh, sobehel khair. Tapi sebenarnya yang saya faham, dia tak terlampau meleweh dan tak terlampau tenganga. Dia pertengahan. Ya, bukannya sobahal khair ataupun sobehel khair. Dia sabahal khair. Sabahal khair. Sabahal khair. Okey, tak apa, kita tengok ya. Kita tengok contoh yang diberi. Ya, kalau kita ajar murid tu satu-satu. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kat mana kat situ nabar? Ham itu nabar. Dulillahi Rabb itu nabar. Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nampak tak kat situ nabar yang sepatutnya perlu ditekankan? Kalau yang tak ikut nabar, dia nada dia sama je. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak jelas nabatan mim dia. Jadi untuk bahasa Arab ni kita kena ajar murid di mana sebutan huruf-huruf yang perlu ditekan antara hurufnya. Jadi kita ajarlah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Contoh. Ya. Okey, yang ketiga. Pastikan murid menyebut kalimah dengan tepat dan jelas. Ya, tidak terlalu laju. Pastikan satu kalimah itu kalau dia ada 2 suku kata ataupun 3 suku kata, pastikan kalimah itu disebut dengan jelas, tidak terlalu laju. Ya, jelas sebutan kalimahnya ataupun tentukan tempat berhenti. Yang ini sakta bagi ayat yang panjang. Maksudnya sakta yang sekejap. Ya, sakta tu macam sekejap. Sebagai contoh ayat yang saya bagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kita bagi, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang macam itu. Jadi kalau boleh kita mana yang kita nak suruh dia sakta saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kum, lepas tu he. Dia satu ayat, tetapi kita tak nak budak tu terlalu laju. Kita buatlah sakta kat mana yang kita rasa sesuai untuk murid kita. Dan yang bawah, sebagai contoh, al-muhtaram, al-hukama'ul 'adilun, wal-mu'allimuna wal-mu'allimati. Kalau kat sini, bila murid kita tak diajar, dia akan baca sampai habis. Wal-mu'allimuna wal-mu'allimati wal-musyahiduna wal-musyahidatil a'izza. Ya, tak sedap. Jadi kita, kat mana kita nak budak tu berhenti sekejap? Contohnya, wal-mu'allimuna wal-mu'allimat wal-musyahiduna wal-musyahidatil a'izza. Nampak kat situ? Jadi kita kena ajar dia. Suruh budak tanda lah kat mana dia kena berhenti sekejap. Okey, sebelum tu saya terlupa yang tentang sebutan huruf untuk al-kalam. Tak semua huruf tu kita kena sebut baris hujung. Kita ada tertentu yang kita wakafkan. Kalau kita sebut barisan hujung, dia tak sedap. Jadi macam umpama membaca. Ya, seperti mana kita ajar murid dalam kelas istimak kalam, di mana waktu istimak kita tak ajar murid maktabatun. Kita ajar maktabah. Kita nak ajar budak tu bercakap. Orang Arab bercakap, dia tak sebut baris hujung tu. Dia wakafkan maktabah. Kita ikutlah kesesuaian dalam ayat kita tu. Yang mana perlu disebut baris hujung dan yang mana yang tak perlu disebut. Bagi nampak sedap. Kalau kita sebut baris hujung, dia agak kelakar lah. Agak kelakar. Memang umpama membaca. Dia tak umpama kalam. Ya? Kita lupa. Murid kita ni, dia suka kalau dia membaca, kalau menghafal, dia macam berlagu. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu, contohnya, fi hadzal yaum sa'uqaddimu lakum kalaman Arabiyan tahtal mawdu'. Suka berlagu macam tu, betul tak? Jadi kita kena ajarlah mereka jangan berlagu macam tu. Ya, macam umpama membaca. Kita nak dia kalam macam biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yaum sa'uqaddimu lakum kalaman Arabiyan tahtal mawdu'. Macam tu. Jangan biasakan. Murid kita memang suka berlagu macam tu. Jadi kita pastikan dia sebutannya betul dan tidak berlagu. Okey. Yang keempat, kita minta murid hafal berperingkat dengan bimbingan. Sebelum tu saya nak pastikan lah, kalau boleh bagi murid tu biar tulisannya besar. Jangan kecil. Ini psikologi jugalah. Bila kecil, murid tu nampak banyak, dia akan rasa down. Kalau boleh biar tulisan tu besar. Kalau saya biasa font terjemahan Arabik dalam 26 tu okey dah. Kalau untuk tahap 2 26 ataupun public pun 22 lah. 22, jangan terlampau kecil. Jadi bila dia besar, biasanya satu muka tu boleh dalam 10 baris sebagai contoh. Jadi kita bagi dia tu cakap dia kita hafal berperingkat, satu muka. Kalau tak nak nampak mereka panik, bagi selai pun tak apa. Tapi sebabkan kadang-kadang kita suntuk masa, kita bagi satu penuh, mungkin ada dalam 9 muka surat suruh dia hafal, tapi cakap ada hafal mengikut muka surat satu-satu. Ya, dan kita kepada jurulatih sekolah, kita jangan biarkan murid. Agak-agak kita dah panggil dia dah hafal setengah jam, kita tasmik. Dia hafal, kita tasmik. Kita jangan biarkan dia seorang-seorang. Ya, mereka perlu bimbingan kita. Kita tasmik sebagai semangat dia, dan kita betulkan. Sentiasa perlu betulkan. Memang sebagai jurulatih ni, kita kena sentiasa betulkan sebutan, betulkan nambatan murid. Walaupun dah diajar, mereka kadang terlepas sebab mereka menghafal. Bila menghafal ni dia nak cepat, dia akan langgar semua. Tak apa, kita jurulatih, kita betulkan. Okey. Seterusnya, yang ke-6. Okey, yang ke-6 ialah ajar murid menyampaikan kalam Arabi dengan gaya yang sesuai. Okey, kita cadangkan gaya-gaya yang bersesuaian dengan ayat. Tak payah terlampau penuh sebab dia bercakap berseorangan. Dia bukannya kalam jama'i. Kalam jama'i dia kena tunjukkan persembahan yang nampak dan sama, serentak, selaras.
Tapi bagi saya untuk kalam Arabi ini dia lebih santai dan tapi dia ada gaya penyampaian yang sesuai mengikut ayat. Ya, supaya mereka tidak kelihatan kaku, ya. Dan pastikan murid itu selesa dengan gaya yang mereka buat. Kita bimbing ya. Okey, yang kelima, nada suara dan memek muka yang sesuai. Ya, nada suara yang pelbagai dalam penyampaian. Kalau ayat tu penyata, bagaimana? Kalau ayat tu menyoal, bagaimana? Kalau dalam seni, kesenian, seni bahasa, kalau pantun, buat gaya pantun. Ya, pantun macam mana, sajaknya macam mana, kalau lagu pun lagu macam mana. Pastikan sedap lah dia dengar. Yang kedua iaitu memek muka yang tepat mengikut situasi ayat. Mungkin apa yang kita terangkan tu berkaitan dengan berita gembira ataupun dengan berita sedih ataupun ajakan kepada kebaikan. Jadi memek muka dan cara penyampaian tu, ketegasan ataupun kesantaian itu adalah mengikut ayat yang kita nak sampaikan. Okey. Pemarkahan bagi penyampaian adalah 44 markah. Agak banyak. Memang banyak lah. Dan yang paling banyak lah penyampaian. Jadi penyampaian ini adalah kemenjadian murid itu sendiri. Jadi kita sebagai jurulatih, kita hendaklah mengajar cara penyampaian yang baik. Dari segi sebutan, dari segi gaya, dari segi memek muka, dari segi, dan semuanya lah. Itu sahaja. Semoga berjaya kepada semua. Ya, bitaufiq wan najah ilaikum jami'an man jadda wajada wa man zara'a hasada, insyaallah. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng. Ila liqa, ma'assalamah.